Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Nazmi. Dan pada hari ini, kumpulan kami akan merungkaikan dua buah artikel yang telah kami cari, iaitu yang terdiri daripada seorang tokoh pra-merdeka dan seorang tokoh pasca merdeka. Saya akan menerangkan tentang tokoh pra-merdeka iaitu Y.G. Shellabere. Nama penuh beliau iaitu William Gladstone Shellabere yang telah dilahirkan pada 27 Ogos 1862 di England. Beliau juga turut menjadi seorang tentera Inggeris yang mula ditugaskan di Gosport pada tahun 1885. Pertama kali beliau datang ke Tanah Melayu iaitu di Singapura pada tahun 1877. Beliau bekerja sebagai pegawai jurutera diraja. Beliau belajar bahasa Melayu ini dari seorang penduduk setempat yang bernama Encik Ismail. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Secara umumnya, keutuhan gramatikal ini merujuk kepada kelengkapan dan ketetapan struktur bahasa dalam sebuah ayat atau teks. Keutuhan gramatikal yang telah kami cari dan kami jumpa dalam artikel tersebut iaitu di sanalah juga dia bertemu dengan calon isterinya yang membimbingnya untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristian. Saya Nur Ani Farzana binti Muhammad Suhaimi akan meneruskan dengan keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal bermaksud perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal terbahagi kepada beberapa aspek, antaranya yang terdapat dalam artikel iaitu pengulangan perkataan seperti perkataan penterjemah, Alkitab dan bahasa Melayu. Seterusnya penanda idea. Penanda idea merupakan penanda yang menghubungkan fakta dengan fakta yang lain ataupun idea dengan idea yang lain. Penanda idea terbahagi kepada tiga. Yang pertama, mengembangkan idea, menunjukkan pertentangan idea, dan yang ketiga, menunjukkan perhubungan antara sebab akibat dan tujuan syarat. Contoh penanda idea yang terdapat dalam artikel tokoh ini iaitu namun saat ia datang ke dalam kontak dengan Pro Melayu sebagai pegawai awam Inggeris dan cendekiawan Melayu di Singapura. Jadi penanda idea di dalam ayat tersebut merupakan perkataan namun. Seterusnya aspek keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Contoh keutuhan fonologi yang terdapat di dalam artikel tersebut ialah pemimpin perniagaan penting Cina termasuk Lim Boon Keng menyeru agar memboikot terhadap sekolah dan menuduhnya merupakan keutuhan fonologi dengan tanda baca koma. Nama saya Nurdiana binti Muhammad Ridwan. Jadi saya akan teruskan dengan penanda kronologi yang dijumpai dalam artikel W.G. Shellabere. Penanda kronologi merupakan penanda yang menunjukkan susunan sesuatu masa. Contohnya, pada tahun 1886, dia ditugaskan ke Singapura sebagai komandan pasukan Melayu yang menjaga pelabuhan di sana. Di sini kita boleh nampak penanda kronologinya ialah pada tahun 1886. Seterusnya, rujukan yang dijumpai dalam artikel ini ialah rujukan jurnal iaitu yang ditulis oleh Susilo Dr. Daud H. PhD 2001 yang bertajuk Mengenal Alkitab Anda di bawah Jurnal Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta yang berhalaman 56 hingga 58. Seterusnya kita beralih kepada tokoh yang kedua iaitu tokoh pasca merdeka, Asmah Haji Omar. Beliau menyandang jawatan dan pangkat Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau juga dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah.
Beliau merupakan tokoh yang penting dalam bidang linguistik bahasa Melayu. Beliau juga merupakan wanita pertama yang memegang jawatan timbalan naib kansela universiti. Selain itu, Asma Haji Omar juga merupakan seorang individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan profesor yang merupakan jawatan tertinggi di universiti. Analisis keutuhan dan penanda wacana yang terdapat di dalam artikel tersebut, yang pertama ialah keutuhan semantik. Contohnya, Asmah merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan profesor. Jawatan ini merupakan jawatan paling tinggi di universiti dan mula dipegangnya sejak berusia 36 tahun sehingga beliau bersara wajib pada usia 65 tahun. Ayat ini menunjukkan keutuhan semantik dari segi hubungan latar dan kesimpulan. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal dari segi hyponim, iaitu kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Contoh ayat dalam artikel berkaitan dengan keutuhan leksikal ialah beliau membuat kajian lebih daripada 22 bahasa, termasuklah bahasa Suku Kaum Bajau, Bisaya, Kadazan, Iranun, Lundayeh, Murut, Paitan dan Suluk di Sabah. Okey, saya akan teruskan dengan keutuhan gramatikal. Secara umumnya, keutuhan gramatikal ini merupakan konsep keutuhan dalam struktur tata bahasa suatu kalimat ataupun teks. Antara ayat yang telah kami jumpa yang telah menyentuh keutuhan gramatikal ini iaitu beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD. Seterusnya iaitu keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan fonologi? Keutuhan fonologi berkaitan dengan kesatuan bunyi dalam tata bahasa, frasa atau kalimat yang termaksud, aspek, intonasi, nada, ritma dan pengucapan yang jelas dan benar. Antara ayat yang telah kami jumpa yang telah menyentuh keutuhan fonologi ini iaitu dari sudut pengkaryaan, tokoh ini merupakan seorang penulis yang prolifik. Seterusnya iaitu penanda kronologi. Penanda kronologi ini merujuk kepada susunan kejadian atau peristiwa dalam urutan waktu yang logis dan runtut. Contoh yang telah kami jumpa yang telah menyentuh penanda kronologi ini iaitu pada tahun 1998 beliau dianugerahi Doktor Persuratan dalam Linguistik Melayu oleh Universiti Malaya, di mana pada tahun 1998 itu yang merupakan penanda kronologi. Seterusnya, penanda organisasi. Penanda organisasi ini merupakan susunan idea ataupun informasi yang teratur dan koheren dalam teks ataupun presentasi. Contoh yang telah kami jumpa iaitu oleh itu bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia di satu pihak. Oleh itu merupakan penanda organisasi bagi melengkapkan ayat tersebut. Seterusnya ialah penanda idea yang terdapat dalam artikel Asma Haji Omar. Penanda idea ialah penanda yang menghubungkan idea dengan idea yang lain. Sebagai contoh, selain itu, beliau merupakan Profesor Adjunk di Universiti Utara Malaysia. Di sini, selain itu, telah menunjukkan penanda idea yang mengembangkan lagi idea. Seterusnya ialah rujukan. Rujukan yang dijumpai dalam artikel ini ialah ada 3 rujukan buku, iaitu Asma Haji Omar 2008 yang bertajuk Nahu Kemaskini Kuala Lumpur PTS Professional Publishing Sekian Berhad. Seterusnya ialah rujukan bahan dalam talian. Bahan dalam talian ini, dalam artikel ini ditulis oleh Muhammad Syarul Ibrahim Abdullah yang diterbitkan pada tahun 2012 yang bertajuk Bahasa Melayu Merentas Dunia dan dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahan dalam talian ini mempunyai pautannya tersendiri.